Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani. Kemasukan kanak-kanak ke hospital ataupun ke ward akibat jangkitan positif COVID-19 sejak awal tahun ini hinggalah pada waktu yang kita bincang pada malam ini semakin meningkat dan direkodkan oleh pihak Kementerian Kesihatan mengikut apa yang diperkatakan oleh Menteri Kesihatan Saudara Khairy Jamaluddin pada minggu lalu, iaitu sebanyak 6,524 kes dikesan membabitkan usia bayi hingga 11 tahun direkodkan pada minggu kelima, dan sebanyak 2,822 kes dikesan membabitkan usia bayi baru lahir hinggalah kanak-kanak berusia 4 tahun, dan 4,242 kes lain membabitkan usia 5 tahun dan ke atas. Jadi peningkatan kes berkaitan positif COVID-19 dan kemasukan ke hospital ataupun ke ward amat membimbangkan di kalangan kanak-kanak, walaupun pihak kerajaan melalui KKM sudah melaksanakan program vaksinasi ataupun imunisasi peak kids yang sedang berlangsung pada ketika ini, dan angka yang memberangsangkan kalau boleh kita ingin terus meningkatkan kapasiti kanak-kanak yang berumur 5 tahun hingga 12 tahun, iaitu yang dibenarkan mendapatkan vaksinasi Pfizer ataupun Comirnaty yang dibenarkan oleh NPRA. Jadi untuk melihat bagaimana jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak ini, apakah kerisauan yang membelenggu di kalangan ibu bapa dan penjaga, dan apakah yang boleh kita lakukan untuk melindungi anak-anak dari jangkitan COVID-19 dan kesan-kesan long COVID yang diperkatakan itu. Jadi kita akan bersama dengan pakar pediatrik dan orang yang tidak asing lagi, Profesor Dr. Gan Ching Seng, Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Apa khabar, Doktor? Terima kasih, Prof. Hai, khabar baik. Sama-sama. Prof, dari pemerhatian dan juga penelitian di lapangan, adakah apa yang diperkatakan oleh saudara Khairy Jamaluddin pada minggu lalu dan angka yang dikongsikan saban hari melalui COVID Now oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan jangkitan positif COVID-19 di kalangan kanak-kanak semakin meningkat berbanding ketika varian Delta melanda negara pada pertengahan tahun lalu. Jadi mungkin reaksi awal Prof. Dr. Gan tentang hal ini. Ya, so kes-kes yang kita sekarang tentang bagi rawatan di hospital memang semakin ramai, dan peningkatan kes ini sekarang sudah semakin naik sejak 2 minggu yang lepas ini, dan ini memang situasi yang agak membimbangkan lah. Dan kebanyakan mereka yang masuk di ward di PPUM sini kebanyakan adalah kurang daripada 5 tahun. So ini kes-kes yang kita sekarang yang tentang bagi rawatan di hospital PPUM sini. Okey. Dari pemerhatian dan juga penelitian Prof. Dr. Gan di PPUM ataupun di ward, di mana kategori yang dijangkiti COVID-19 oleh kanak-kanak ini? Adakah mereka mendapat kategori yang serius iaitu 3, 4 dan 5, ataupun hanya jangkitan yang ringan iaitu kategori 1 ataupun 2? So, kes yang kita tengok dekat sini PPUM, kebanyakan adalah kategori 2. Kategori 3 hanya satu yang kita nampak dalam 2 minggu ini. Dan kes-kes kanak-kanak, biasanya mereka yang perlu masuk ke ward, walaupun dia kategori 2, tapi sebab mereka dapat demam yang sangat tinggi, ada yang masuk sebab ada sawan sebab demam yang tinggi ini. Juga ada yang tidak boleh minum dan makan, dan mereka ada muntah-muntah, dan tak ada pilihan lain, kita perlu masuk ke ward untuk bagi mereka drip masa mereka dapat jangkitan COVID ini. Jadi kes-kes semua ini adalah kebanyakan kategori 2 dan ke bawah.
nasib baik apa yang kita tengok sekarang jarang lagi ada kes yang sampai tahap kategori 5. So ini berita yang masih okey, yang bagus kita dapat jumpa dekat ICU lagi. Okey, dari penelitian dan juga kajian Prof dan juga rakan-rakan, kelompok kanak-kanak yang mana amat berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 dan jika mereka dijangkiti mereka mendapat ataupun kesan yang serius? Okey, golongan yang kita risau sekarang adalah mereka yang belum dapat vaksin. Maksud mereka yang kurang pada 12 tahun ke bawah. Ya, kalau kita tengok statistik sekarang, pesakit yang masuk ke ward kebanyakan adalah budak yang kurang pada 12 tahun ke bawah. Jadi ini golongan yang sangat kita risaukan sekarang. Dan kalau tengok statistik, mereka yang telah terima vaksin yang umur ke 12 ke atas, itu nombor walaupun dia meningkat tapi masih kurang kalau bandingkan mereka yang umurnya kurang pada 12 ke bawah. Dari pemerhatian doktor, adakah kanak-kanak yang belum menerima ataupun mendapatkan vaksin untuk kategori program Peak Kids sekarang yang sudah pun berlangsung, apa yang menyebabkan ibu bapa enggan membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi COVID-19 ini? Saya rasa adalah juga mereka ingat budak yang kurang pada tahun 12 ke bawah, kebanyakan walaupun dia dapat COVID, dia adalah kira kategori yang 2 dan ke bawah dan dia kira ringan. Tapi apa yang kami sangat risau adalah sekarang kita nampak kes yang dapat COVID adalah dapat demam yang sangat tinggi sampai boleh dapat sawan. Ini yang poin yang nombor satu. Yang kedua, kami juga ada terima pesakit yang ada MIS-C, apa yang kita panggil Multi System Inflammatory Syndrome dalam kalangan kanak-kanak ini. Jadi ini sesuatu yang kita sangat risau. Yang poin ketiga adalah juga kita, walaupun kita tak dapat statistik di Malaysia lagi, kita risau tentang long COVID. Jadi di kajian luar negara macam di United Kingdom, mereka dapati ada 10% budak yang dapat COVID, mereka boleh dapat long COVID. Maksud simptom mereka berterusan lebih lama daripada biasa. Ya, jadi sebab-sebab yang saya telah sebut ini yang kita risau kalau ibu tak bagi vaksin. Berisiko mereka tetap ada dan juga sekarang aktiviti ekonomi semua telah dibuka dan sekolah pun buka balik dan kes-kes yang dapat jangkitan COVID pun semakin meningkat. Kita risau tanpa vaksin ini budak berisiko sangat tinggi kalau pergi ke sekolah untuk belajar. Okey, mungkin ramai di kalangan penjaga dan ibu bapa tidak maklum tentang risiko yang bakal dihadapi seperti mana Prof katakan tadi, seperti mendapat multi-system radang ataupun MIS-C itu ataupun gejala ataupun komplikasi long COVID. Mungkin Prof Gan nak jelaskan lebih lanjut apa sebenarnya multi-system radang ataupun MIS-C dan juga long COVID jika dijangkiti kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun ini? Ya, so tentang MIS-C ini adalah satu penyakit yang serius. Ya, dan berkemungkinan menyebabkan kematian daripada kegagalan organ-organ di badan akibat keradangan di organ-organ dan tisu-tisu ini. Jadi budak yang berisiko ini adalah mereka yang berumur 12 tahun ke bawah. Dan mereka adalah budak yang biasanya sihat tapi
telah dijangkit oleh COVID 2 sampai 6 minggu sebelum ini. Dan radang ini boleh berlaku di jantung, di paru-paru, di buah pinggang, hati, otak dan kulit mereka. Dan ini kalau lewat di kesan tanpa diberi rawatan yang kita tahu, ini boleh menyebabkan kematian. Jadi ini sesuatu penyakit yang sangat-sangat kita risau. So di PPUM sini kita sejak tahun yang lepas kita sudah bagi rawatan kepada 9 orang dekat PPUM sini. Nasib baik semua ini datang awal, kita boleh bagi rawatan yang berkesan. Dan setakat ini di PPUM tak ada kematian. Tapi dari statistik yang diumum semalam, ada selamai 174 orang dalam statistik yang KKM diumumkan. Ada kematian juga dari MISC ini. Jadi ini penyakit yang sangat serius yang memang dimemangkan. Okey. Ramai juga di kalangan ibu bapa yang mereka ambil mudah tentang kesan MISC ataupun long COVID, tetapi mereka amat serius ataupun begitu bimbang tentang kesan sampingan mengambil vaksin COVID-19 yang mereka anggap lebih serius, iaitu AEFI itu. Jadi di mana ataupun munasabah ibu bapa membuat perbandingan begitu? Okey, ini sesuatu memang soalan ramai ibu bapa tanya-tanya. Tapi setakat ini kita tahu vaksin yang diberi kepada golongan 5 tahun sampai 11 tahun ini adalah vaksin Pfizer. Dan dos yang diberi adalah dos 1/3 kalau bandingkan orang dewasa. Dan dia sangat berkesan dan dia ada kesan sampingan yang lebih rendah daripada orang dewasa. Dan kesan sampingan ini semua sangat ringan. Yang paling biasa adalah sakit dekat tempat yang cucuk. Yang kebanyakan kesan sampingan ini akan hilang dalam masa 1 sampai 2 hari. Ya, ada juga mereka rasa letih sikit dan sakit kepala. Tapi ini sangat-sangat kecil. Ini kesan sampingan ini semua bukan lama, dia 1-2 hari akan hilang. Jadi banding dengan kesan yang kita nak, iaitu untuk meningkatkan tindak balas imun untuk pelindungan budak-budak ini. Jadi mereka dapat MISC, long COVID, dan dengan perlindungan mereka boleh pergi sekolah dan boleh campur dengan orang dewasa tanpa risau. Prof Gan, untuk memberi keyakinan kepada ibu bapa untuk tampil membawa anak-anak mereka dan memberikan konsen ataupun kebenaran untuk diberikan kombinasi vaksin ataupun vaksin yang sudah pun diluluskan oleh pihak MPRA itu, apa cara lain pada pandangan Prof Gan? Selain daripada kita cakap, kita pun bagi contoh yang baik. Macam anak saya pun sudah pergi vaksin, anak Menteri Khairi pun sudah pergi vaksin, saya ramai kawan, kolik semua sudah pergi vaksin. Kita sudah menunjukkan contoh bagi tahu mereka. Dan satu lagi, kita orang dewasa setinggi macam 94% sudah dapat vaksin dan kita semua sihat. Jadi dos yang 1/3 ini memang dos yang sudah kurang. Dan kita setakat ini apa yang kita ministry sudah umumkan, kesan sampingan yang ringan ini dia tak lama. Yang
kesan sampingan serius memang tak ada setakat ini. Ya. Jadi saya memang galakkanlah semua ibu bapa, bawalah anak-anak mereka dapat vaksin, bagi perlindungan mereka. Jadi mereka boleh pergi bercuti, ke sekolah tanpa kita risau. Dari kenyataan YB Khairy Jamaluddin sebelum ini juga, beliau membuat perbandingan jumlah imunisasi yang sudah pun diberikan dalam program Pick Kids ini amat ketara bezanya. Bagi sekolah jenis kebangsaan Cina di kalangan masyarakat Tionghoa, nisbah yang datang tampil melebihi 50% pada ketika ini. Manakala di sekolah kebangsaan hanya melebihi 10%. Jadi walaupun masyarakat Melayu memang majoriti penduduk populasi di negara kita berbanding etnik Cina, etnik India ataupun masyarakat di Sabah dan Sarawak, tetapi bagaimana kita memberi keyakinan mereka yang bersekolah, yang ingin bersosial, yang ingin bersama rakan-rakan mereka beriadah, bermain dan sebagainya, perlu tampil untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini supaya apabila sekolah dibuka ataupun mereka ingin bercuti seperti mana Prof Gan katakan tadi, mereka dapat dilindungi seperti mana juga orang-orang dewasa dilindungi. Betul. Ya. Ya, jadi saya rasa sekarang kita sudah mulakan vaksin semua ini dan kita memang tahu budak ni semua selamat dengan vaksin ni tanpa banyak kesan sampingan. Saya rasa dengan kes-kes yang semakin meningkat, mereka yang perlu masuk ke hospital, mereka yang dapat MIC, saya rasa ibu bapa mesti mempertimbangkan manfaat yang dapat dari vaksin ini memang jauh lebih tinggi dan penting daripada kesan sampingan yang sementara ini. Jadi saya memang galakkan tanpa was-was, saya harap semua ibu bapa akan bawalah anak mereka pergi vaksin. Bagi kelompok yang belum boleh menerima vaksin, iaitu mereka yang berumur 4 tahun ke bawah, ini kelompok juga yang vulnerable ataupun yang mungkin tidak dapat dilindungi oleh vaksin kerana tidak ada vaksin yang diluluskan lagi untuk memberikan vaksinasi ataupun imunisasi kepada kelompok ini. Apa yang boleh kita lakukan, Prof Gan? Okey, ini soalan yang sangat bagus. Untuk golongan ini masih perlu dibagi perlindungan. Maksud yang paling penting, orang dewasa atau mereka yang boleh dapat vaksin mesti pergi ambil vaksin. Mereka yang belum ambil booster mesti pergi ambil booster sekarang. Sebab dari statistik yang kita ada, kalau budak yang dapat COVID-19 ini setinggi sampai 90% mereka dapat jangkitan COVID dari rumah. Jadi kalau orang dewasa semua tak dapat COVID, budak yang belum dapat vaksin, mereka boleh dapat perlindungan. Yang kedua, kalau mereka belum dapat vaksin, jangan bawa mereka pergi tempat yang crowded. Dan ketiga, cuba memperbaiki ventilation dekat rumah atau dekat office. Jadi kita boleh jauh daripada dapat jangkitan COVID ini. Dan selain itu, kalau boleh semua budak ini perlu digalakkan, diajar macam mana pakai mask lah, face mask. Jadi mereka kalau perlu keluar, kita boleh bagi perlindungan atau guna dengan face shield kalau kita tak boleh pakai face mask. Ya. Dan sampai masa kalau kita sudah dapat vaksin dan menyatakan adalah selamat untuk golongan yang 5 tahun ke bawah, bawalah mereka ambil vaksin juga. Saya rasa studi untuk golongan ini pun tentang dijalankan. Tidak lama lagi mereka pun boleh dapat vaksin. Prof Gan,
untuk memberikan komitmen perlindungan yang maksimum pada semua golongan masyarakat termasuk kanak-kanak, dan komitmen kerajaan jelas dengan pelaksanaan program imunisasi kebangsaan, program vaksinasi booster dan juga program Pick Kids yang sedang berlangsung. Tetapi semuanya ini tidak diwajibkan kepada semua warga negara. Maksudnya sukarela datang ke hadapan membuat pendaftaran dan mereka akan diberikan secara percuma oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi adakah kewajaran untuk kelompok kanak-kanak ini kita masih melaksanakan dengan cara sukarela tanpa ada pelaksanaan secara yang wajib itu? Apa pandangan Prof Gan? Ini soalan yang bagus dan susah saya nak jawab sebab budak yang dalam umur macam ini, mereka belum matang lagi, tak boleh buat keputusan itu sendiri. Saya rasa sebagai ibu bapa, kebanyakan pun risau tentang kesan-kesan yang kurang fahami. Jadi ada ramai yang masih nak tunggu watch and see, tengok macam mana. Saya rasa semua ibu bapa nak beri yang terbaik kepada anak mereka. Jadi saya rasa dengan lebih banyak informasi yang mereka dapat dapati, kalau mereka faham, mereka akan bawa anak mereka pergi dapat vaksin. Kalau wajib mereka bawa untuk vaksin, saya rasa sesuatu yang susah nak paksa sebab ibu bapa rasa dia yang bertanggungjawab untuk bagi yang terbaik untuk anak mereka. Jadi bagilah masa sikit. Ya, dengan fact-fact yang kita bagi sekarang tentang masalah yang kita mengalami, kondisi yang serius yang budak yang boleh dapat, saya rasa ibu bapa akan faham, ya. Dan saya gerakan dan bagi confident kepada ibu bapa, bawalah mereka pergi untuk vaksin. Mungkin akhir sekali Dr. Prof Gan, dari sejarah pemantauan dan juga sejarah program vaksinasi untuk kanak-kanak kita yang sudah kita lakukan sejak sekian lama, yang wajib diambil oleh kanak-kanak sejak mereka lahir hinggalah menjelang kata pun mereka menjadi remaja itu, kita lihat tidak banyak kesan sampingan yang berlaku, termasuk diri saya lah kalau kita nak buat uji kaji dan sebagainya. Tetapi bagi vaksin COVID-19 ini, Prof Gan sudah pun nyatakan tadi ia akan menjana tindak balas imun yang kuat untuk melindungi kanak-kanak dan juga dapat melindungi mereka ataupun mencegah kemasukan ke hospital, apatah lagi untuk menghindari dari kematian akibat COVID-19. Mungkin secara mudahnya bagaimana Prof menjelaskan tentang hal ini? Saya rasa ibu bapa risau tentang vaksin yang baru ini. mRNA vaksin, itu Pfizer vaksin yang kita sudah luluskan. Itu lain sikit dengan vaksin yang tradition. Jadi saya rasa walaupun orang dewasa sudah dapat, mereka pun juga risau. Ini tindak balas yang normal lah saya rasa. Jadi saya rasa ibu bapa sekarang dapat informasi yang lebih jelas, yang lebih banyak. Saya rasa mereka akan fahamlah kebaikan yang akan diberi kepada anak-anak mereka. Ya, so ini vaksin yang baru ini susah nak dibanding dengan vaksin yang tradisional yang bagi itu. Okey, terima kasih Prof. Banyak perkara yang dapat kita angkat daripada perbincangan pada malam ini untuk program vaksinasi bagi kanak-kanak untuk melindungi mereka dari kemasukan ke ward, apatah lagi untuk dimasukkan ke ward ICU dan menghindari perkara-perkara yang serius. Itu tadi perbincangan saya Profesor Dr. Gan Chin Seng, Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Sekian saja agenda Wani dari World Trade Center bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.